saya. Buku tolak tepi, fokus dekat saya. Okey? Baik. Sekarang tuan-tuan, episod yang kelima pada pagi ini, kita ada dua tajuk. Ya, kita ada dua tajuk. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk kepada dua tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ini, saya kena buat penegasan. Tuan-tuan sudah belajar pada episod yang keempat minggu lepas. Kita sudah belajar ada 3 jenis jumlah. Ya. Tengok saya. Tuan-tuan dah belajar dengan saya minggu lepas ada 3 jenis jumlah. Ya. Yang pertama, tuan-tuan sudah belajar jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah biasa. Ini yang tuan-tuan belajar minggu lepas, tuan-tuan. Jumlah ismiyah biasa. Okey. Yang kedua, tuan-tuan dah belajar minggu lepas, ya. Jumlah ismiyah luar biasa. Ya. Jangan lupa ni, tuan-tuan dah belajar 3 jenis jumlah. Minggu lepas kita ada 2 jumlah ismiyah. Dan yang ketiga, tuan-tuan, kita ada jumlah fi'liyah. Ini tajuk yang kita sudah belajar sehingga episod yang keempat. Boleh? Okey, tengok dekat depan. Okey. Kemudian, kita dah tunjuk pada tuan-tuan. Ya, saya dah bincang dengan tuan-tuan. Ya, macam mana nak bezakan jumlah ismiyah biasa ataupun luar biasa. Ya. Maka tuan-tuan kena tengok pada predikat. Ya. Tengok pada predikat. Sebab itulah saya minta tuan-tuan, apabila jumpa jumlah ismiyah, cari dulu mana subjek, mana predikat. Cari dulu. Boleh? Kemudian dah nampak mana subjek, mana predikat, tengok predikat sahaja. Boleh? Jadi tuan-tuan tengok predikat kita dimulai dengan apa? Kalau predikat kita dimulai dengan kalimah isim, maka dipanggil sebagai jumlah ismiyah biasa. Tuan-tuan kena pakai sifir macam biasa. Tak ada benda yang pelik. Boleh? Tapi kalau tuan-tuan jumpa jumlah ismiyah, tuan-tuan dah nampak mana subjek, mana predikat. Sekali lagi tuan-tuan tengok predikat kita dimulai dengan kalimah fa'il ataupun dimulai dengan haraf jar, maka dia adalah jumlah ismiyah luar biasa. Ingat lagi ke tak ingat? Tulis dekat ruangan komen. Jadi minggu lepas saya dah bagi tahu pada tuan-tuan, jumlah ismiyah bukan satu jenis. Dia ada lebih daripada satu jenis. Ya, satu jenis yang baru kita bincang pada minggu lepas, jumlah ismiyah luar biasa. Sebab itu kita tambah skrip kita pada minggu lepas. Apabila jumpa predikat, tolong tanya, predikat kita dimulai dengan isim ke, fi'il ke, haraf jar. Tuan-tuan tak nak tanya, maka sampai ke sudah tidak pandai-pandai. Okey? Ikut kaedah saya, insya-Allah selamat tuan-tuan. Selamat, cepat, pandai, insya-Allah tak payah buat kaedah sendiri. Boleh? Tak payah tuan-tuan, ikut je saya. Ya? Okey? Baik, alhamdulillah selesai tuan-tuan. Okey? Jadi ini yang kita bincang pada minggu lepas dan saya tengok alhamdulillah tuan-tuan semua sudah pandailah, ya. Jadi buktinya kita boleh tengok dalam latihan grup ulang kaji. Saya bagi latihan to be, boleh dikatakan semua betul lah. Yang salah tu ada seorang dua lah, salah tu biasalah tuan-tuan. Boleh? Cuma dia boleh faham, boleh nampak jawapan saya selepas daripada itu kan. Okey, baik sekarang tuan-tuan. Baik Ustaz. Tengok saya. Tuan-tuan, tengok saya. Okey. Ustaz, minggu lepas, Ustaz dah bagi dalam bentuk fi'il. Ustaz tak bagi lagi dalam bentuk haraf jar. Ya.
Cuba Ustaz bagi kalau dalam bentuk haraf jar. Tengok saya. Ya. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan jumpa kalimah inna. Ya. Inna Muhammad fil masjid. Hari ni baru sentuh kalimah haraf, tuan-tuan. Ya. Inna sesungguhnya. Ya. Sesungguhnya Muhammad di masjid. Okey. Sekarang letak baris dengan sempurna. Macam biasa. Apabila saya minta tuan-tuan letak baris, jangan letak lagi selagi mana tak selesai 3 soalan, kan? Tanya dalam hati jumlah apa, cari apa, cari dulu sampai jumpa, cari baris sifirnya, baru mula letak baris. Sila, saya nak jawapan sahaja. Pastikan baris hujung perkataan ada baris. Siapa yang tak letak baris hujung, saya tak akan sekali-kali tengok jawapan dia. Saya dah bagi tahu acap kali, kan? Sila. Sila, tuan-tuan. Inna Muhammad fil masjid. Kita masih lagi perbahasan jumlah ismiyah luar biasa. Okey? Baik. Jawapannya mudah kan? Sebab tu saya tak bagi minggu lepas. Ya? Saya tak bagi minggu lepas. Hari ni tak bincang apa-apa boleh jawab kan? Cuma kena faham huraian dia. Ya? Kena faham huraian dia, jenis fi'il, jenis jumlahnya apa. Ya? Okey, tengok tuan-tuan. Terbaik. Terbaik. Pandailah tu. Ya? Pandai dah, tuan-tuan. Mudah je. Ya, siapa yang ikut kaedah, insya-Allah boleh pandai. Ya. Yang tak pandai-pandai tu sebab apa? Sebab takut terlalu lebih, tuan-tuan. Macam takut hantu. Ya. Jadi jenis yang takut macam ni tak payah belajar semua. Ya. Sebab memang tak boleh belajar, kan? Tak payah takut. Itu tujuan kita belajar, kan? Ya. Okey, alhamdulillah semua jawab dengan betul. Tak ada yang salah ni. Saya tak tengok ada yang salah. Jawapannya inna Muhammadan fil masjidi, Ustaz. Itu je jawapan kita. Inna Muhammadan fil masjidi. Cuma kena tengok huraian saya. Huraian saya. Tengok tuan-tuan. Okey. Macam mana boleh dapat baris macam tu, Ustaz? Yang pertama, ini jumlah apa? Ini jumlah ismiyah. Okey. Ini jumlah ismiyah. Macam mana Ustaz boleh tahu jumlah ismiyah? Dimulai dengan kalimah inna. Kan? Ada inna. Dimulai dengan isim. Dimulai dengan inna. Dimulai dengan kana. Jumlah ismiyah. Kan? Kemudian, selepas tuan-tuan, apabila kita dah tahu jumlah ismiyah, kita letak dalam kepala kita jumlah ismiyah. Nak cari apa? Cari mana subjek, mana predikat. Cari dulu sampai jumpa. Ya? Jangan letak baris lagi. Cari dulu macam mana subjek, mana predikat. Ya? Jadi nak cari subjek, mana ya tajuk perbincangan kita. Kita nak bincang pasal siapa dalam ayat ini? Kita nak bincang pasal Muhammad. Ini subjek kita. Baik. Sekarang mana predikat pula? Ada apa dengan Muhammad? Muhammad di masjid, Ustaz. Ini adalah predikat kita. Dah nampak subjek dan juga predikat, tuan-tuan, maka sabar dulu. Jangan letak baris lagi. Yang ketiga. Apa dia, tuan-tuan? Kita nak letak baris apa subjek predikat ni? Tengok ada siapa? Ada inna. Maka sifir kita ialah au. Sifir kita ialah au. Subjek kita mana tadi? Muhammad. Muhammad kena baca baris apa? Baca baris atas. Muhammada. Terus tanya, dah ke dan, semak, ada tak alif lam? Tak ada. Musanna ke tidak? Tidak. Jamak muzakkar salim ke tidak? Tidak. Mudhaf ke tidak? Bukan mudhaf juga sebab satu kalimah. Maka jawapan kita Muhammadan. Okey, selesai. Kemudian mana predikat kita? Fil masjid. Predikat kita kena baca baris apa? Baca baris depan tapi sabar. Sabar. Sebab apa sabar, tuan-tuan? Sebab tuan-tuan ada skrip baru yang saya minta tuan-tuan tambahkan. Apa dia?
wajib tanya predikat kita dalam bentuk isim ke fi'il ke haraf jar. Predikat kita dimulai dengan isim ke fi'il ke haraf jar. Terang-terang tuan-tuan. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan haraf jar. Apabila dimulai dengan haraf jar, saya dah bagi tahu minggu lepas. Apabila dimulai dengan fi'il, dimulai dengan haraf jar, tuan-tuan, bukan isim, maka pangkah, tuan-tuan. Kita tak nak guna yang ni. Ya, tak nak guna. Sebab selepas haraf jar, wajib dibaca dengan baris bawah fil masjidi. Fil masjidi. Baca baris bawah. Ustaz, kan predikat tadi? Ya, predikat. Tapi sudah tidak terpakai apabila predikatnya dimulai dengan haraf jar. Sebab itu saya minta tuan-tuan tanya. Predikat kita dimulai dengan apa? Apabila dimulai dengan haraf jar, kita sudah belajar. Selepas haraf jar, wajib baca baris bawah. Fil masjidi. Terus tanya. Di kedai. Tanya, tuan-tuan. Ada tak alif lam? Ada, ustaz. Tak boleh bertanwin. Maka selesai fil masjidi. Jawapan kita. Inna Muhammadan fil masjidi. Nampak ke tak nampak? Jadi, apabila predikat kita dimulai dengan fi'il dan juga haraf jar, maka dipanggil sebagai jumlah ismiyah luar biasa. Tulis dekat ruangan komen. Nampak ke tak nampak tu? Mudah je kan? Sama je. Cuma huraian saya nak tunjuk tuan-tuan, jangan membedal, ya. Mentang-mentang nampak haraf jar terus letak baris bawah. Sabar tu. Dia ada huraian dia, kan?